Saudara, itu antara kemas kini terbaru perihal ekonomi negara yang mendapat perhatian media utama negara. Untuk gambaran secara jelas mengenai tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan, kita terus sahaja bersama panel undangan yang telah pun bersedia di talian, iaitu Puan Anissa Ozlin Othman dari Remiser, Persatuan Remiser Bumiputera Malaysia Pribumi. Puan, apa khabar? Khabar baik, sihat. Terima kasih. Baik Puan, terima kasih menerima jemputan. Baik, bertemu kembali. Seperti biasa, Jumaat kita akan rumuskan dan kita akan rangkumkan bagaimana perjalanan ekonomi mingguan dari sudut pandang ekonomi juga mereka yang berada dalam pengurusan ekonomi negara. Kita masih bersama dengan Puan Anissa Ozlin Othman, Remiser, Persatuan Remiser Bumiputera Malaysia. Puan, terima kasih Puan ya bersama kami di hari Jumaat ini. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel hari ini. Puan, dengan waktu yang ada untuk kita lebih faham bagaimana unjuran-unjuran yang Puan boleh berikan kepada kami dan untuk kita sama-sama kita lihat bagaimana perjalanan ekonomi negara pra-PRU 15 juga kalau Puan boleh kaitkan. Okey, baiklah. Sepanjang minggu ini, kita dapat lihat keadaan ekonomi kita di dalam kelembapan, namun ekspor perabot naik 18% kepada ringgit Malaysia 8.5 bilion. Dan lapangan terbang antarabangsa KLIA mencatatkan pergerakan penumpang sebanyak 8.3 juta. Okey, namun perbelanjaan pengguna masih lagi perlahan dan kelembapan ekonomi ini dijangka kekal sehingga tahun 2023. Okay, sehingga 12.5 hari tadi, antara 3 sektor utama yang meningkat adalah healthcare, utilities dan teknologi. Okey, sektor-sektor ini adalah fokus antara pelabur pelabur pegang yang sedang aktif lah. Okey, manakala sektor property, plantation dan energi menjadi sektor yang paling kurang mendapat sambutan. Baik Puan, kalau kita nak kaitkan pula keadaan semasa, kita masih bergantung juga bagaimana The Fed itu menetapkan unjuran atau kadar mereka bagi Amerika Syarikat, begitu juga dengan ekonomi China yang sedikit lembab juga. Kalau adalah bersifat sementara. Okey, kerana jangka masa panjang ringgit masih lagi dalam trend melemah. Okey, antara faktor ekonomi China, faktor krisis Rusia, Ukraine, krisis trend mata wang dunia yang makin melemah, dan juga kita kena tengok krisis tenaga, di mana baru-baru ni JP Morgan ada memberikan isyarat kepada kita seluruh negara Asia Tenggara, di mana kita akan menerima impak daripada krisis energi Eropah ni. Erti kata lain, negara Eropah cuba untuk orang kata transfer masalah itu kepada kita. Okey Puan, kalau kita faham tindakan Fed ini juga dijangka memberi tekanan kepada bank negara untuk mengambil tindakan sama, menaikkan kadar OPR bulan hadapan. Apa mungkin Puan rasakan tempoh ini sesuai dan apa signifikannya keperluan ini? Okey, pada pandangan saya, langkah Bank Negara menaikkan kadar OPR adalah tepat pada masanya. Okey, kenaikan OPR ni sudah tentu akan membantu dalam mengawal pergerakan ringgit dan merapatkan balik jurang USD dan juga ringgit kita lah. Okey, peningkatan kadar OPR ni penting sebab kita nak kawal kadar inflasi. Okey, secara langsung kesannya adalah para peniaga kita. Okey, directly para peniaga adalah penyumbang kepada pendapatan negara kan. Okey, jadi mereka ni terkesan secara langsung kerana peningkatan interest ini meningkatkan kos operasi perniagaan mereka. Dan untuk membendung kos operasi tersebut, syarikat akan terpaksa mengambil langkah mengurangkan jumlah pekerja. Jadi kita akan lihat the numbers of unemployment akan meningkatlah.
Okey, kalau kita dapat kaitkan sikit Puan dengan bagaimana perkembangan pelaburan negara, kalau dulu awalnya benda ni belum ada keyakinan disebabkan tarikh-tarikh PRU belum kita tahu, tapi selepas tarikh itu ada, apa mungkin ini akan meyakinkan para pelabur terhadap negara Malaysia, Puan? Secara umumnya para pelabur mengambil tindakan untuk memerhati. Okey, mereka tidak terus nak sambung pelaburan, okey, kerana risau kerajaan baru yang akan mengambil alih mungkin akan mengeluarkan polisi-polisi baru. So untuk mengelakkan kerja dua kali, jadi kebanyakan pelabur mengambil sikap untuk duduk dan lihat dulu. Okey, reserve dulu untuk lebih selamat ya. Betul. Ya, okey, betul. baik. Puan, untuk minggu hadapan, apa mungkin jangkaan Puan, bagaimana faktor-faktor ekonomi yang boleh kita beri perhatian untuk minggu hadapan, Puan? Okey, ada beberapa orang kata apa, data atau tarikh penting yang kita kena tengok pada minggu hadapan, iaitu FOMC pada 2 November. Okey, ini adalah data Federal Reserve umumkan interest rate mereka, sama ada mereka nak naikkan atau tidak. Okey, kemudian kita ada pengumuman Bank Negara pada 3 November. Okey. Dan juga penamaan calon pada 5 November lah. Jadi pada jangkaan saya, keadaan ekonomi kita masih lagi dalam keadaan tidak memberansangkan. Okey, so kalau katakanlah OPR dinaikkan, so faktor-faktor global harus harus dititik beratkan. Harus dipandang beratlah. Baik, dengan tarikh-tarikh yang ada, seperti jangkaan juga, selepas tarikh itu ada, mungkin ada keyakinan daripada pelabur, walaupun ketika ini tindakan bijaknya perlu reserve dulu melihat keadaan ekonomi semasa. Dan bagaimana pula dengan pelabur-pelabur runcit ketika ini, apa yang lebih selamat yang mungkin mereka boleh lakukan, Puan, secara ringkas? Okey, untuk pelabur-pelabur runcit, kebanyakan mereka saya lihat lebih melabur dalam kaunter-kaunter selamat ataupun kaunter-kaunter dividen. Okey, di mana mereka tidak perlu risaukan volatility, so dividen adalah something yang safer lah. Okey. Baik, seperti yang Puan jelaskan, bagaimana ekonomi ini dilihat masih dalam keadaan yang konsisten, perlu juga injection untuk sama-sama kita faham ekonomi itu perlu berdaya tahan dan berdaya maju. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Anissa Uzrin Osman, Remiser Persatuan Remiser Bumi Putra Malaysia, untuk rumusan mengenai tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Kita harapkan lebih banyak petunjuk positif untuk perkembangan pada minggu hadapan. Bis Malaysia edisi 28 Oktober berakhir di sini. Saya Faiz Syairah Nizam. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.